Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Santai Ilmu Publication bersama saya Khairul untuk sesi perbincangan dan perkongsian, dan insyaAllah pada hari ini kita akan berkongsikan tentang satu isu yang agak contemporary juga, iaitulah tentang penggunaan taser ataupun stunning untuk penyembelihan pada Raya Aidil Adha atau pada penyembelihan secara umumnya. Baik, baru-baru ini tuan-puan telah viral satu video daripada negara jiran kita iaitu Indonesia, yang mana laporan media di sana ada menunjukkan tentang ada satu ladang di Indonesia yang menggunakan senjata taser untuk melemahkan haiwan tersebut ataupun untuk stun haiwan tersebut dan menyebabkan haiwan tersebut tidak bergerak dan sebagainya, ada yang pingsan. Lalu mereka menyembelih haiwan tersebut. Baik, apabila video ni viral, sebenarnya ramai yang tidak selesa dengan apa yang berlaku di sana. Kerana sudah pasti kebimbangan kita ataupun kebiasaan kita di Malaysia, kita akan menggunakan tali kan. So kita akan menggunakan tali, so kita akan jatuhkan lembu tersebut ataupun haiwan korban tersebut. Kemudian barulah kita melakukan penyembelihan. Kalau saya boleh tunjukkan sikit, contoh gambar yang kita biasa lihat di Malaysia. So inilah situasi yang kita biasa lihat, iaitulah lembu dijatuhkan menggunakan tali. Biasanya lembu menggunakan tali ni akan memakan tenaga kerja yang agak ramai. Biasanya lebih daripada 6 ataupun 7 orang. Ada sebagai tempat yang sehingga berbelas-belas orang. Baik, jadi ini adalah kaedah tradisional lah yang biasa kita tahu. Cuma yang viral baru-baru ini adalah mereka tidak menggunakan tali lagi untuk menjatuhkan haiwan tersebut, tetapi mereka menggunakan taser. So saya kongsikan dahulu apakah itu taser. So taser adalah satu alatan yang berbentuk seperti pistol ataupun kadang-kadang bukan juga semestinya berbentuk seperti pistol, yang mana ia mengeluarkan beberapa electric charges yang terkena pada badan, dan apabila kena pada badan maka badan tersebut akan menjadi lumpuh seketika. Kalau tuan-puan biasa lihat senjata taser ini digunakan di Amerika Syarikat apabila mereka nak menangkap penjenayah yang lari, mereka boleh tembak dengan pistol betul, maka mereka akan tembak dengan taser dahulu, maka penjenayah itu akan jatuh, kejang dan jatuh, kemudian barulah polis tersebut menggari penjenayah tersebut. Jadi senjata taser ni sebenarnya telah digunakan lebih daripada 20 tahun seingat saya. Baik, tetapi yang menariknya senjata inilah yang digunakan untuk melakukan penyembelihan bagi menggantikan tali. So kita tembak lembu tersebut, maka lembu tu akan menyebabkan dia unconscious, dia pingsan, dan dia jatuh. Kemudian akan datanglah beberapa 2-3 orang datang dan terus sembelih lembu tersebut. Jadi sebenarnya boleh ke tidak menggunakan taser ni? Itu yang menarik kan. Jadi saya bawakan sikit daripada kita kata perbincangan tentang hukum sembelihan binatang dengan cara stunning. Baik. Jadi kita akan pinjam ataupun lihat kepada artikel yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam Maktabah Al-Bakri. So kita akan baca beberapa sahajalah. Jom bersama-sama dengan saya. Kita terus kepada beberapa perenggan yang penting sahaja. Yang pertama adalah Undang-Undang Kesatuan Eropah semasa menyatakan bahawa semua haiwan yang diternak untuk proses pengeluaran makanan mesti melalui proses stunning, iaitulah kejutan menggunakan elektrik, gas ataupun pistol setrum sebelum dibunuh atau disembelih. Ini di Eropah lah. Jadi di Eropah mereka telah mewajibkan menggunakan senjata stunning atau sama elektrik, gas ataupun pistol lah dan seumpama dengannya. Kemudian di bawah ni mengatakan bahawa Persekutuan Doktor Veterina Eropah mengambil pendirian pada tahun 2002, dah lama lebih kurang 20 tahun dulu, bahawa amalan penyembelihan haiwan tanpa proses stunning sebelum ini tidak boleh diterima dalam apa jua keadaan, dan dalam isu ini menjadi semakin penting bagi pejuang kebajikan haiwan. Di sana ada pejuang kebajikan haiwan dan untuk ahli politik. Tetapi beberapa pengecualian boleh dilakukan untuk pengamalan agama tertentu. So di Eropah, jika ianya ditujuan untuk proses komersial, maka hendaklah digunakan senjata stunning. Tetapi jika untuk upacara agama seperti raya di Eropah, maka dibolehkan menggunakan selain daripada cara stunning lah ataupun tali yang biasa kita gunakan.
Baik, jadi kita lihat kepada bawah ini, dan kita cuba fahami dulu ada beberapa kaedah stunning sebenarnya. Okey, yang pertama, kaedah stunning adalah kaedah mechanical atau nama lainnya ialah pneumatic percussive stunning. Ia boleh didefinisikan sebagai satu kaedah yang menggunakan alat berbentuk seperti cendawan untuk memingsankan haiwan sembelihan. Okey, so disebut kat sini alatan tu berbentuk seperti cendawan, tapi sebenarnya kalau kita lihat bentuk tu pelbagai lah, bentuk tu macam-macam pattern lah. Tapi mungkin dalam penulisan Maktabah Al-Bakri menyebutkan seperti cendawan, mungkin itu bentuk yang dia maklum lah. Okey, antara syarat kaedah ini diterima dalam Islam ialah memastikan alat yang digunakan tidak memecahkan tengkorak haiwan, hanya sekadar menyebabkan haiwan pingsan sahaja. Okey, so dalam Islam nak gunakan alatan cendawan ni tak ada masalah, tetapi dengan syarat tidak memecahkan tengkorak haiwan. Sebab setahu saya untuk menggunakan cendawan ni dia kena macam tembak juga sedikit di bahagian kepala, dekat dengan otak, dan so bahayalah, boleh jadi tengkorak haiwan tu akan pecah. So kena pastikan haiwan tengkoraknya tidak pecah. Okey, jom kita pergi kepada kaedah yang kedua. So kaedah kedua ialah stunning elektrik. Satu kaedah yang menggunakan arus elektrik perlahan kepada haiwan sebelum disembelih. Kaedah ini akan menyebabkan haiwan yang terkena kejutan elektrik ini menjadi lali dan pingsan seketika. Kadar arus elektrik ini adalah sentiasa dalam kawalan dan peratusan yang telah ditetapkan. So kalau saya boleh kongsikan sikit macam mana yang kita baca tadi, iaitulah kita panggil sebagai laser captive bolt gun, yang mana dia perlu menembak kepada bahagian otak haiwan itu, tetapi yang ini lebih menggunakan kita kata elektrik yang rendah lah. So ini antara gambar contoh yang saya ada. Okey, jom kita pergi kepada kaedah ketiga. Okay, kaedah ketiga ialah stunning angin. Menggunakan kuasa angin untuk menjadikan haiwan sembelihan pingsan seketika. Hendaklah dipastikan tekanan angin yang dikenakan kepada haiwan tidak menyebabkan kematian, hanya menyebabkan pingsan sahaja. Okey, wallah alam, yang ni saya betul-betul tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan stunning angin. Mungkin tuan-puan boleh buat kajian lebih lanjut lah macam mana stunning angin itu. Okay, yang keempat ialah pelalian water stunner. Kaedah ni digunakan air untuk membantu proses penyembelihan. Air berfungsi untuk melemahkan kondisi binatang sebelum ia melalui proses sembelihan. Antara contoh binatang yang biasa melalui proses ini ialah ayam. Okey, yang ini mungkin saya pernah lihat ada dilaksanakan di Malaysia, iaitulah haiwan yang diletakkan di dalam satu kolam ataupun satu besin yang besar, kemudian akan dialirkan pelalian water stunner ni, dan kemudian haiwan tu akan jadi lemah, tenaga dia akan hilang dan dia seolah macam pingsan. Okey, kemudian haiwan tersebut akan diambil dan disembelih. Okey, jadi sebenarnya boleh ataupun tidak, semua kaedah yang disebutkan ini. Okay, jom kita lihat apakah yang telah diputuskan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Islam. Okey, mereka telah memutuskan bahawa yang pertama, kaedah stunning jenis penetrative captive bolt dan non-penetrative captive bolt mushroom head gun adalah haram dan tidak dibenarkan kerana ia boleh menyebabkan kematian haiwan. Okay, ini menurut Jawatan Kuasa Fatwa lah. Mereka kata mana-mana yang menggunakan captive bolt ini, selalunya dia akan menyebabkan tengkorak haiwan tu sedikit pecah. Okay, sebab mungkin kesan tembakan tu dia agak ada pressure kan. So bila pump tembak tu dia ada sikit pressure dan menyebabkan tengkorak pecah. Okay, ini pada pandangan Majlis Muzakarah. Okay, hanya kaedah kejutan elektrik sahaja ataupun electrical stunning sahaja dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Okay, yang pertama, stunner yang digunakan adalah jenis kejutan di kepala sahaja, head only stunner. Okay, Yang kedua adalah kekuatan arus elektrik hendaklah dikawal, tidak boleh melebihi had yang ditetapkan, iaitu antara 0.75 ampere untuk kambing dan 2.0 ampere untuk lembu, dan tempoh masa aliran elektrik ialah antara 3 hingga 6 saat. Okey, ini menurut kajian mereka lah. Okey. Di fatwa melihat ampere tu kena mesti betul dengan saiz haiwan. So kalau kita lihat di sini kambing agak kecil sikit, manakala lembu amperenya agak tinggi sikit, sesuai dengan saiz kan. Dan mesti tak lebih daripada beberapa saat dan sebagainya. Ini menurut kajian mereka. Okey, dan seterusnya perlu dikawal selia oleh petugas muslim yang bertauliah. Maknanya kalau kita nak menggunakan kaedah stunning ni boleh, tetapi mesti dia ada tauliah dia. Mudah ataupun mudah kata mesti ada lesen lah kan, sebab benda ni dia sangat teknikal, dia tidak boleh dilakukan oleh orang sebarangan. So bila ada tauliah, ada kelulusan daripada majlis agama dan sebagainya, dan dari segi mungkin kedokteran, medical dan sebagainya, maka itu lebih membantu untuk pastikan proses stunning ni berlaku dengan lebih baik. Okay, yang keenam, kaedah water bath stunning untuk ayam dan itik poultry adalah diharuskan dengan syarat
kekuatan arus elektrik ada dikawal supaya tidak mematikan haiwan. Okey ya. So apa-apa pun kita jelaslah kembali kepada asas dalam penyembelihan, haiwan itu mesti tidak mati kerana alatan moden yang kita gunakan. Maksudnya bukan mati sebab elektrik tu. Okey, kalau dia mesti mati dengan penyembelihan, putusnya urat marih kan. Okey, so yang itu yang penting. Okey, yang seterusnya adalah perlu dikawal selia oleh petugas muslim yang bertauliah. Okey, sama juga macam tadi. Okey, yang ke-9 saya baca sahaja, penggunaan dadah dan karbon dioksida dalam prosedur sembelihan adalah diharuskan dengan syarat tidak menyeksa atau mematikan haiwan tersebut. Okey, mungkin kita menggunakan ubat pelali yang tertentu dan sebagainya dengan syarat dia tidak mati dan tidak terseksa dengan stunning menggunakan kaedah inilah. Okey, jika kita gunakan kaedah ini. Okey, baik, jadi secara umumnya kita dapat lihat bahawa sebenarnya tidak ada masalah menggunakan kaedah stunning sama ada menggunakan senjata taser ataupun senjata-senjata yang lain sebab terlalu banyak cara stunning ni dilakukan. Tambah pula zaman moden sekarang ni makin banyak alatan-alatan special yang sometimes didesign memang khas untuk melemahkan haiwan tersebut sebelum melakukan penyembelihan. Jadi sudah sampai masanya, saya baca ayat dekat sini, sudah sampai masanya pihak bertanggungjawab yang diberi autoriti halal untuk membangunkan teknologi yang benar-benar mematuhi syariat dan bersaing di dunia sekarang ini berasaskan kepada kepantasan, profesional, bersih, suci, efisien dan high integrity. Semua itu diajar dalam agama Islam. Jadi itu perkara yang penting untuk kita sebagai orang Islam majukan. Kerana kita selalu komplain kan, kita nampak satu benda baru yang dibawa oleh Eropah, maka kita akan terkejut dan kita komplain. So why not kita sendiri sebagai orang Islam pergi di luar sana, berhadapan dengan dunia sebenar dan kita datangkan sistem ataupun cara kaedah yang terkini, yang sesuai untuk diamalkan di mana sahaja. Kerana jika kita dapat perkara ni betul, pada pandangan saya, kita akan memudahkan urusan korban itu sendiri. Okay? Sebab menjadi satu trend juga untuk tuan-puan, makluman tuan-puan, bahawa sekarang ini ramai juga masjid-masjid di bandar, mereka menangguhkan melakukan korban lembu ni disebabkan tak cukup orang. Okay? Tempat saya berlaku begitu. So kita raya baru ni hari Khamis. Jadi hari Khamis tu mereka tak lakukan korban sebab mereka tak ada orang, sebab ramai orang bandar yang balik ke kampung. So orang-orang yang biasa sembelih ni, yang biasa buat ataupun geng yang kerjakan lembu ni, mereka balik kampung, tak ada orang nak buat. Okay, jadi mereka menunggu sehingga hari Sabtu apabila orang yang balik daripada kampung itu telah kembali ke kediaman asal mereka dan mereka membantu untuk melaksanakan korban. Jadi terpaksa tunggu. Jadi bila kita menggunakan senjata macam taser dan sebagainya, ia jauh lebih memudahkan sebab dengan 2-3 orang mungkin boleh selesai, 5-6 ekor lembu pun tak ada masalah. Okay, baik. Jadi itulah perkara yang saya ingin kongsikan dengan anda. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perbincangan ini dan sudilah jika tuan-puan mengembangkan lagi perbincangan ini. Jika ada perkara-perkara menarik, boleh maklumkan kepada saya ataupun kepada channel Ustaz Syahbudin Ahmad, okey, untuk kita bawa isu ni mungkin ke taraf antarabangsa dan sebagainya. Okey, dan sebelum kita berundur pada sesi perbincangan kali ini, izinkan saya kongsikan promosi sedikit tentang apa yang kita Syarikat Santai Publication sedang lakukan di sini. Iaitulah kita sebenarnya ada pre-order untuk Sahih Al-Bukhari 7 jilid. Ini adalah kita kata simakan yang terkini, keluaran yang terkini. Okey, jadi dengan harga 655, tuan-puan boleh dapatkan Sahih Bukhari lengkap sebanyak 7 jilid. Jadi tuan-puan boleh kontak nombor kami di bawah, 019-946-9621 dan maklumkan bahawa anda berminat untuk dapatkan Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan mendapat manfaat keseluruhannya. Okey, itu saja bersama saya Khairul daripada Santai Publication. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.